Pernah pengalaman kami melihat sendiri perbicaraan di mahkamah, kes yang dah selesai lah. Benda yang melibatkan pergaduhan pihak-pihak ni ialah melibatkan isu tak masak nasi, salah picit ubat gigi. Saya macam tak boleh brain tau. Saya macam apa benda macam ni pun boleh bawa ke mahkamah. Tapi yelah, macam saya cakap lah, benda ni dia kena lihat case by case basis. Ada orang dia anggap benda tu kecil. Macam kita nampak masak nasi, you pergi ke dapur, letak beras apa semua, basuh, masak lah kan. Tapi ada orang dia menganggap satu masalah yang besar. Salah picit ubat gigi, you sebagai suami, betul kan jelah picit ubat gigi macam biasa kan. Tapi ada orang menganggap benda tu satu benda yang besar. Orang macam ni saya panggil dia perfectionist. Dia nak kesempurnaan dalam hidup ni. You salah picit ubat gigi, dia nak picit sepatutnya kena ikut dia punya ni tau. Tapi suami dia picit ikut dan dia. Orang macam ni dia panggil perfectionist. Dia nak kesempurnaan. Yang pernah saya lihat dan saya tengok sendiri kes di mahkamah, paling muda adalah berusia 14 tahun. Dia punya yang lelaki tu 16. Tapi dua-dua tak cukup umur lah. Jadi bila tak cukup umur, dua-dua akan dipanggil untuk siasatan. Dan situasi ini bila saya lihat bila ditanya persoalan tu, pihak-pihak boleh jawab dengan baik. Maksudnya hakim nampak dia ni dah matang. Hakim tanya soal tanggungjawab, hakim tanya soal, biasanya soalan-soalan yang melibatkan tanggungjawab engkau kepada diri dulu. Solat kau macam mana, puasa kau macam mana, kalau kahwin ni, kalau dibenarkan kahwin, macam mana nak sara anak. Dan pihak-pihak yang nak berkahwin tu boleh jawab persoalan yang diajukan oleh hakim. Setiap kes tak sama perjalanan dia. Ada pihak-pihak yang kahwin sebab parents suruh, ada pihak-pihak yang nak kahwin sebab memang dia bersedia dengan tanggungjawab. Tapi benda tu dia satu dalam 10 kes ataupun satu dalam 100 kes. Susah kita nak ni. Dan antara yang saya boleh kongsikan, kalau katalah pro and cons dia, nak kata pro tu ialah bila kahwin awal ni, zuriat dapat awal. Tu yang paling penting. Cumanya tanggungjawab pun akan bertambah. Okey. Cuma daripada cons dia, kalau kita lihat dalam konteks ekonomi kita sekarang ni, dia punya keadaan ekonomi kita semasa sekarang ni, saya lebih menggalakkan sebenarnya kalau boleh biar habis at least SPM dululah, biar habis belajar dulu. Paling-paling tidak pun SPM. Sebab dalam tempoh tu galakkan you punya pasangan untuk berusaha untuk mencari pendapatan ataupun ialah pekerjaan, supaya dia tahu perkahwinan itu bukan sekadar I love you, you love me, bukan. Dia perkahwinan itu lebih daripada itu, iaitu perkahwinan itu soal tanggungjawab kita sebagai suami isteri. Bukan sekadar suami kepada isteri saja, tapi isteri kepada suami pun ada tanggungjawab dia. Sebab bila dah berkahwin ni, kita bukan orang kata bermain dengan diri kita saja, kita bermain dengan pasangan kita. Pairing, bila kita dah pairing ni, kita kena sama-sama. Bila salah satu tak synchronize, tak sama, itu yang berlaku isu hal yang remeh-temeh bercerai, hal yang kecil-kecil bergaduh. Dalam hidup perkahwinan ni tidak ada yang sempurna. Bagi saya lah, tidak ada yang sempurna. Semua orang ada kelemahan masing-masing, semua orang ada kekurangan masing-masing, dan semua orang ada tanggungjawab masing-masing untuk dilaksanakan sebagai suami dan isteri. Kalau tanya saya, ada yang habiskan pelajaran, ada yang berhenti bila dah kahwin. Biasanya yang berhenti ni bila dah kahwin ni ialah mereka-mereka yang tinggal di pedalaman sikit lah. Pedalaman sikit sebab dia lebih memikirkan untuk menyara keluarga. Dia dah, okey, pelajaran tu nombor 2, yang penting anak bini aku dapat makan.